أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus Jamaah Masjid Al-Mujahidin Damansara Utama. Syukur kepada Allah Ta'ala yang Esa dapat sama-sama kita berkumpul di tempat yang paling mulia di Damansara Utama. Pasal apa kita kata begitu? Kerana Nabi SAW sebutkan, ahabbu biladi ilallahi masajiduha wa abghadu biladi ilallahi aswaquha. Apa tempat paling popular sekali dekat Damansara Utama ni? Apa-apalah, tapi yang paling mulia sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, tempat yang paling Allah cinta di sebuah tempat, negeri, negara, daerah ke, kampung ke, bandar ke, justru tempat kita di Damansara Utama adalah masjid-masjidnya. Jadi syukur kepada Allah, Allah pilih kita. Mentelah lagi Allah Ta'ala pilih kita belajar pada hari ini dalam ramai-ramai yang berjamaah yang tinggal untuk sama-sama nak tadah kitab ni. Ilmu ni pula ilmu yang paling mulia. Mulia atas mulia. Ya, Masya Allah. Paling mulia adalah ilmu tauhid, ya, ilmu akidah. Tak ada yang lebih mulia ilmu melainkan ilmu ini. Dan kita akan masuk kepada sifat wajib yang pertama bagi Allah, yang mana kita sedia maklum dah kita sebutkan bahawasanya Allah, yakni nama bagi Tuhan, nama bagi zat yang wajib ada, Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan, yakni yang memiliki segala sifat kesempurnaan, dan maha suci Tuhan itu daripada sebarang sifat kekurangan. Justru kita masuk pada yang pertama, ya, huraian sifat wujud. Boleh tengok huraian sifat wujud. Kata pengarang Sayyidil Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, sifat wajib yang pertama bagi Allah ialah wujud, artinya ada. Kata beliau lagi, kita wajib percaya bahawa Allah itu ada, tiada syak dan ragu-ragu lagi padanya kewujudan. Baik, Kita tengok ayat yang pertama, bagi yang nak mencatat
masyarakat ataupun bagi yang nak memahami secara terperinci apa yang sedang kita pelajari, yakni sifat wajib bagi Allah, yakni sifat wujud ini. Kita tengok ayat yang pertama, perenggan yang pertama, sifat wajib yang pertama bagi Allah. Bila sebut wajib bagi Allah, perlu kita fahami dalam istilah ilmu tauhid disebut wajib pada akal. Sebab itu kalau kita belajar dalam bab hukum ni, pembahagian dia ada 3. Tuan-tuan boleh cuba ingatlah atau tulis pun tak apa, mana yang boleh ingat ke tulis pun. Pertama, hukum akal. Nombor 2, hukum syarak. Nombor 3, hukum adat. Makna hukum itu sendiri menetapkan atau meniadakan akan sesuatu. Jadi bila sebut wajib pada akal, dia masuk dalam kategori hukum akal. Bila disebut wajib pada akal, bererti akal yang waras tidak boleh menerima ketiadaannya. Itu maknanya. Bila sebut mustahil pada akal, dia tak ada dalam situ. Dia 4 huraian bagi perenggan pertama. Tuan-tuan cari mana tak ada. Ini saya senang sebut huraian dia. Okay? Jadi bila kita tengok kan, nampak simple je. Sifat wajib yang pertama bagi Allah ialah di dalam perenggan itu mengandungi pengertian ilmu dia. Wajib bagi Allah makna wajib pada akal. Bila wajib pada akal, bermakna akal itu, akal yang waras tidak boleh menerima ketiadaannya. Ketiadaannya apa? Sampai bab kaunuhu mutakaliman nanti, akal kita tak boleh terima hak semua yang wajib itu tiada. Bila sebut mustahil pada akal, akal kita pula tak boleh terima. Ada apa? Ada mula bagi Allah. Ada apa? Ada binasa bagi Allah. Ada apa? Adanya yang sama dengan Allah. Adanya apa? Ada yang sekutu dengan Allah. Berbilang. Mustahil pada akal. Apa makna mustahil pada akal? Akal tak boleh terima akan adanya. Bila kata wajib pada akal, akal tidak boleh menerima akan ketiadaannya. Sebab tu akal yang waras tak boleh terima Tuhan tu tak ada. Sebab apa? Diri kita sendiri menjadi bukti. Betul atau tidak? Diri kita menjadi bukti bahawa Tuhan itu ada. Nanti kita tengoklah. Ini perenggan pertama baru. Jadi bila sebut wujud, makna wujud yang sebenar-benar wujud. Itu catatan yang kedua. Bila sebut wujud saja apa dia? Wujud yang sebenar-benar wujud. Ataupun dalam bahasa Arab istilah dia dalam ilmu tauhid disebut wujud yang hakiki atau wujud yang zati. Kita sedang faham kat mana ni? Masih perenggan pertama lagi, masih pada ayat pertama lagi. Yang kita sedang beritahu ni adalah huraian ayat pertama pada perenggan pertama. Masih lagi pada sifat wajib yang pertama bagi Allah ialah wujud, artinya ada. Tentu terkadang terfikir oleh kita, ya, kenapa dikatakan yang pertama? Baik, ulama pun nak faham ini. Hakikat sebenar kepada susunan daripada wujud tadi, sampai kita belajar ni kaunuhu mutakalliman, hakikatnya dia bukan ada number 1, number 2, number 3, number 4. Tak. Sebenar-benarnya macam mana? Semua itu sedia ada pada zatnya Allah. Kerana apa dia? Kewujudan Allah. Nanti kita masuk dalam second bab, iaitu Allah itu kidam. Cuma kita belajar ni nombor 1 wujud, nombor 2 kidam, nombor 3 baqa, nombor 4 mukhalafatuhu lil hawadith, nombor 5 qiyamuhu bi nafsihi, nombor 6 wahdaniyah.
Pasal apa disusun sedemikian rupa? Betul tak? Padahal dia ni tidak ada sebenarnya, memang sedia ada pada zat Allah. Di sini ulama tauhid bagi tahu, iaitu tertib yang sebenar, tertib wuqu'i ataupun hakikat kepada tertib itu tidak ada nombor 1, 2, 3. Cuma bila kita belajar ni, bila kita sedang belajar, dinamakan tertib zikri, tertib susunan untuk kita mudah ingat, mudah faham. Betul tak? Sebab kita tak akan mungkin sebut, kita nak sebut sekaligus simultaneously wujud kidam baku tu sampai ke umum mutakalimat sekali sebut one shot wujud kidam baku tu, tak boleh. Jadi disusun oleh ulama ini nombor 1, 2, 3, 4. Itu disebut tertib zikri. Nombor 2 disebut, kenapa disebut susunan begitu? Disebut sebagai tertib ta'akuli. Sebab kita tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dan percaya semua hafal sifat 20. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Tapi bila kita sekarang sedang mendalami Allah wujud yang mana? Hakikatul wujud yang sebenar-benar wujud. Kenapa dia nombor 1? Padahal dia sedia ada, semuanya sedia ada. Kerana ianya wujud ini asasul ilahiyat, asas kepada ketuhanan. Bila kita nak bahas kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, semua kita nak bahas tu, tak boleh kita bahas tanpa sebelum kita bicara tentang wujud terlebih dahulu. Sebab tu diletakkan oleh ulama tauhid nombor 1 wujud, supaya inilah pokok perbahasannya. Dan itu Masya Allah tabarakallah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lihat bagi orang yang tak percaya kepada Tuhan, kan, golongan etis ke, komunis ke, apalah, apa yang tak percaya Tuhan itu, apa, free thinker, whatever names lah, apa juga nama lah, tapi dia tak percaya Tuhan. Apabila dia dengan dia memahami pengajian sifat 20, nombor 1 apa ni? Allah wujud, Tuhan tu ada. Mustahil Tuhan tu tak ada, kita sebut tadi kan. Menurut akal kita yang waras, wajib pada akal, kita tak boleh terima Tuhan tu tak ada. Pasal apa? Pasal alam ini menjadi bukti Tuhan yang mengatur cara, menguruskan. Mustahil alam ini yang rapi, terbentang luas ini, ya, setiap tempat, setiap negeri, ya, apa nama, benua, pelbagai climate dan sebagainya, siapa yang uruskan? Tuhan. Sebab itu menafikan kewujudan Tuhan itu suatu kedangkalan yang tak ada tolak banding. Sebab apa? Sebab boleh dia jadikan dengan sendiri apa juga sekalipun. Sebab itu bukan kata tidak bersyukur. Bahkan itu sebabnya ulama katakan antara cara orang tu bersyukur Allah kurniakan otak ataupun akal lah, senang nak faham, ya, dengan dia belajar ilmu ngaji, khususnya ilmu tauhid, supaya dia ngerti Allah Ta'ala tu ada, Allah tu esa, Allah tu kuasa, Allah tu tak ada mula, Allah tak ada akhir. Ngerti, benda tak susah. Yang susah sebab nak mengaji itu malas ataupun rasa tak ada kepentingan. Itu saja. Bila sebut sifat wajib yang pertama, iaitu wajib pada akal. Bagi Allah ialah wujud. Mana wujud? Wujud yang hakiki. Apa makna yang hakiki? Yakni tidak ada mula bagi kewujudan dia, tidak ada akhir bagi kewujudannya. Itu yang kita akan belajar dalam bab hidam dan bakau. Cuma kita sentuhlah sikit dalam bab yang dinamakan wujud ni, sebab dia kait, dia dah kait. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Kita wajib percaya. Bila sebut wajib percaya, kita ni wajib pada syarak. Maknanya
kita ni jangan tak percaya kepada Allah Ta'ala. Bila kata wajib percaya, berapa ratus kita kena percaya? Berapa peratus, minta maaf, bukan ratus. Berapa peratus? 100%. Boleh ke kurang walau 1%? Tak boleh. 0.5 pun tidak. 0.1 pun tidak. Habis 100% mesti yakin. Sebab itu disebut kepercayaan yang putus. Apa maksud putus? Bukan putus di tengah jalan tu, Pak. Makna putus ini jazm. Dia umpama satu simpulan yang tersimpul takkan terlerai lagi. Itu. Jadi kita wajib percaya bahawa sebenarnya Allah itu ada, tidak syak dan ragu-ragu lagi padanya. Sebab tu bila kita belajar di dalam ilmu tauhid ini, disebut dia ada pembahagian dia. Dia ada yang disebut yakin. Yakin berapa? 100%. Bawah daripada yakin disebut apa? Dhan. Dhan tu less than 100%. Sampai bila? Sampai mana, maaf? Sampai less than 100%, slightly more than 50%. Kerana apa? Itu dia punya range. 100% yakin maknanya. 99.9 sampai 50.1 lah kita kata secara kasarnya. Itu dinamakan dhan, sangkaan. 50-50, 50-50 ataupun 50% dinamakan syak. Dan bawah daripada 50% itu dinamakan waham. Dia teruk daripada syak lah. Sebab syak is either 50-50 lah, antara percaya ataupun tidak. Dhan itu sangkaan dia makin tinggi, sangkaan dia berat, sangkaan biasa kita sebut, berat sangkaan tu, nak dekat 100%. Tetapi dalam bab akidah ni, tauhid tak boleh walaupun dhan, dia kena 100%. Sebab tu tuan guru kita Habib Abdullah bin Ahmad Jufri dan semua ulama-ulama tauhid menyatakan kita wajib percaya 100%. Maknanya bahawa Allah itu ada. Maksud ada di sini benar-benar wujud, tak ada mula, tak ada akhir. Tiada syak, tak boleh 50-50 dan ragu-ragu less than 50-50. Bahkan yang tak disebut dalam kitab ni, bahkan dhan sekalipun tak boleh. Maknanya bila sebut yakin, tak boleh less than 100%. Baik. Sebelum itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ulama apabila menakrifkan ataupun menyatakan tentang wujud ini, dibahagikan. Dan orang kata paling tidak satu orang mukallaf itu, apa makna mukallaf kalau kita ingat? Iaitu golongan yang diberati atau dipertanggungjawabkan ataupun dibebankan dengan hukum syarak ke atas dirinya tu. Yang kedua, terdiri daripada dua golongan, jin dan juga manusia. Dan ciri-ciri mukallaf itu ada 4. Nombor 1, berakal. Nombor 2, cukup umur yang dibaligh. Nombor 3, iaitu sampai seruan dakwah Nabi Muhammad SAW ataupun Islam itu sendiri sampai seruannya. Dan yang keempat, sempurna panca indera. Dengan erti tidak buta, tidak pekak sekaligus. Jadi orang yang mukallaf ini, apa tahap minimum yang dia kena kenal Allah Ta'ala yang wajib bagi dia? Tahap ni minimum yang orang kata paling rendah sekali lah, paling orang kata low sekali. Apa dia? Mesti dia yakin, tahu, percaya Allah tu wujud. Boleh faham kan? Ini orang kata, bukan kata at least, the least. Kalau at least tu kita dah belajar dah, ada 4. Pertama, dia tahu Allah tu wujud, Allah tu esa, Allah tak sama makhluk, Allah memiliki segala sifat kesempurnaan,
Maha suci daripada sebarang sifat kekurangan. Tu at least, the least tu tadi. Tahu Allah tu wujud. Tetapi yang 20 ni sebenarnya memang wajib kita tahu. Jika kita mampu, kita boleh tak belajar daripada tadika sampai tingkatan 5. Payah macam mana pelajaran pun, insya-Allah. Kalau lulu tak lulu pun kasar biasa lulu, ada yang cemerlang dan sebagainya. Pelajaran-pelajaran tersebut jauh lebih susah daripada yang kita pelajari. Tapi boleh pula kita. Di sini kalau orang kata payah belajar tauhid. Macam-macam alasan. Tapi bila tengok keputusan untuk Islam ni, boleh tak? Bukan teruk dan sebagainya. Di situ jangan jadikan alasan. Sebab selagi mana orang tu mampu nak belajar dan dia tak belajar ilmu fardu ain, maka berdosa orang tersebut. Berdosa tu bukan dosa kecil, dosa besar. Dosa besar tu bukan dia stop satu kali. Kalau orang mencuri lah, kita kata mencuri lah, contoh masalah. Dia curi masa tu dia dosa, dia tak tahu dosa. Tapi orang tak mengaji ilmu fardu ain, buat tak berarti dia berdosa. Yang pertama, setiap saat, setiap ketika. Nombor 2, dosa itu bukan kecil tetapi dosa besar. Jadi ini tujuan kita, untuk keluarkan diri kita daripada kumpul kejahilan dan menjadi orang yang reti dalam agama dan mendapat kebaikan sebagaimana Nabi sebutkan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak bagi dia baik, Allah bagi dia faham ilmu agama baik. Kembali kita kepada sifat wujud ini. Ulama bahagikan kepada 3 wujud ini. Satu untuk Allah semata-mata, yang 2 ni untuk makhluk. Saya ulang sekali lagi secara garis besar. Bila sebut wujud, pembahagian dia secara garis besar, 1 untuk Allah, 2 untuk makhluk. Baik. Bila sebut wujud yang hanya bagi Allah, ulama masukkan dalam kategori wujud yang hakiki. Wujud, kalau bahasa Melayu dia, wujud yang sebenar-benar wujud. Ini penting kita faham. Kalau bila kita faham, contoh kalau orang yang bukan Islam kan dia kata Tuhan aku wujud juga, dia kata. Betul-betul tak biasa dengar kata Tuhan aku ada juga, dia kata. Kadang kita dengar tak orang mereka berargumentasi macam tu, ataupun mereka claim dakwa Tuhan aku ada juga. Tapi dengan berkat kita belajar dalam bab sifat wujud ini, dalam pengajian sifat 20 secara detail, kita boleh jawab soalan dia. Bukan kita nak argue, nak melekeh, memperkecilkan dia. Cuma dia boleh berfikir. Kalau dia ada otak yang boleh berfikirlah lebih jauh sedikit, pasti dia akan terfikir. Sebab begini, saya minta perhatian penerangan ini. Untuk Allah Ta'ala, wujudnya Allah ialah wujud yang hakiki. Apa makna bang dalam bahasa Melayu kita? Wujud yang sebenar-benar wujud. Apa makna wujud yang sebenar-benar wujud? Iaitu kewujudan yang tiada mula baginya dan kewujudan yang tiada akhir baginya. Itu makna, itu the real meaning of Allah Ta'ala exists. Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala wujud. Apa jawapan dia? Wujud yang hakiki. Bagaimana penerangannya? Kita pahami sifat dia. Wujud yang hakiki, pengertiannya iaitu tiada mula bagi kewujudannya, tiada kesudahan bagi kewujudannya. Yakni, apa makna dia? Yakni Allah itu wujud yang bersifat dengan qidam, juga bersifat dengan baq. Itu yang disebutkan wujud hakiki pada zatnya Allah Ta'ala. Itu saya kata tadi, bila wujud, 1 untuk Allah, 2 ni untuk makhluk. Kategori yang kedua, wujud, iaitu wujud yang untuk makhluk. Yang pertama, ciri dia apa? Ada permulaan bagi kewujudan dan juga ada kesudahan bagi kewujudan. Dalam berti kata yang lain, kewujudan makhluk ini tidaklah bersifat dengan qidam, juga tidak bersifat dengan sifat baqa. Yang ni apa? Itulah tadi, ada mula ada akhir.
Dan wujud ini dinamakan wujud yang majazi, bukan yang benar-benar. Kan tadi hakiki, tapi ni memang tak ada. Yang saya sedang tegang ini masih lagi perhentian yang pertama. Tak apa, ada rakaman, tuan-tuan boleh dengar balik kan. Nanti kalau nak catat ke apa kan, silakan, tak ada masalah. Saya rasa rakaman ni masuk di YouTube Masjid Al-Mujahidin, boleh cek. Sebab kita masih di perhentian yang pertama, penerangan ya, yang secara detail. Jadi wujud bagi makhluk ini ada dua tadi kita sebut. Yang pertama majazi, yang ini bukan hak sebenar. Sebab yang hak sebenar wujud adalah Allah, tak ada mula, tak ada akhir. Wujud makhluk ini wujud yang majazi, ada mula, ada akhir, tak bersifat dengan qidam, tak bersifat dengan baqa. Dan wujud yang dinamakan wujud yang majazi ini sebab apa? Sebab kewujudannya kita lah, senang cerita, nisbah kepada kita lah nak fahamnya, iaitu disandarkan dengan kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Kita ni jadi dengan kekuasaan kehendak Allah Ta'ala haji. Bukan kita jadi ikut-ikut kita sendiri nak jadi macam mana, rupa macam mana. Sebab tu kalau kita mengaji dalam kitab Penawar Bagi Hati, Masya Allah Tabarakallah, dalam bab ujub, dalam bab ujubnya pun kita nak kata dia pelik dengan diri sendiri, dia bangga tapi dalam hati tak ada siapa tahu pun, dia sendiri rasa perasan. Dalam bab ujub disebutkan pelik, kata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandiri, dia kata pelik manusia ni, dia rasa pelik, ujub, rasa hairan, rasa bangga diri sendiri, diri dia saja yang tahu dengan sesuatu yang dia tak usahakan. Contoh, kalau Allah kurniakan dia dengan rupa paras, contoh yang elok, Allah kurniakan dia dengan suara yang baik, contoh merdu, pandai dia rasa sedap juga suara, handsome juga aku, dia kata. Kalau perempuan lawa juga, sedangkan kenapa dia kena rasa sedemikian? Kerana dalam kitab tersebut disebutkan dia tak usaha pun benda tu, betul tak? Kita minta ke design muka kita nak jadi macam mana? Ataupun suara orang kata bak buluh berindu lah kata orang kata, dan sebagainya. Design sendiri ke? Tak. Jadi kalau seseorang tu ujub, asal why? Adakah dia usaha benda tu? Tidak. Allah yang beri bukan? Allah yang selayak. Sebab tu bila kita mengaji, kita akan sebut Alhamdulillah, betul tak? Segala puji bagi Allah. Ingat tak? Dalam perbahasan dulu kita dah bahas, segala puji bagi Allah. Apa makna? Allah puji akan Allah, Allah puji akan makhluk, makhluk puji akan Allah, makhluk puji makhluk kembali kepada Allah, bukan pada kita. Masya Allah. Itu satu yang tak usaha. Contoh yang usaha, contoh kekayaan dia, bakat yang dia dapat, ilmu yang dia dapat, mungkin dia rajin mengaji. Nak tanya, siapa bagi dia akal ni? Siapa bagi dia tangan boleh pandai menulis? Siapa boleh bagi dia idea-idea? Ataupun siapa bagi dia kerak dia boleh kerja keras? Aku negara ni hebat ni, pasal kerak aku tahu. Baik bijak satu hal, rajin satu hal lagi. Oh, siapa yang beri kelebihan tu? Sebab itu dia tidak boleh menyandarkan semata-mata pada diri dia. Anania, aku tak boleh. Tu nampak tak di situ? Kita ni wujud pun sebab apa? Wujud yang majazi. Ada mula, ada akhir. Ada atas sebab kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Waktu disebut wujud yang majazi ini pada zat segala makhluk. Bila sebut pasal wujud yang hakiki untuk Allah, pada zatnya Allah. Dan yang ketiga dinamakan wujud yang aradi. Makna wujud yang aradi ini ada mula bagi kewujudan, namun tiada kesudahan. Apa dia beza dia tadi? Ada mula tapi tak ada akhir. Yang mula-mula pun untuk Allah, tak ada mula, tak ada akhir. Untuk Allah semata-mata wujud yang hakiki. Wujud yang majazi ada mula, ada akhir. Itu untuk makhluk yang kita sebutkan tadi, termasuk kita. Yang ketiga ni wujud yang aradi, yang mendatang, kerana dia asal ada mula tetapi dia tak ada kesudahan. Bagaimana dia?
Dia tak ada kesudahan. Bagaimana dia tidak ada pengakhiran? Kerana Allah mengekalkannya. Allah yang mengekalkannya. Kerana bila semua yang binasa, yang kekal hanya yang Allah Ta'ala kekalkan. Kita tengok di dalam tuan-tuan cuba tengok muka surat. Tuan-tuan ini muka surat berbeza dengan saya sikit, sebab saya pakai kitab kecil tetapi isi kandungan sama. Tuan-tuan cuba cari pelajaran ke-17. Kita buka pelajaran ke-17. Pelajaran ke-17 pada ayat Al-Quran yang akhir. Jumpa tak surah Az-Zumar ayat 68? Betul tak? Jumpa tak? Kalau jumpa, dah jumpa, beritahu saya. Muka surat dia mungkin less than 36 lah. Pasal muka surat saya 36. Tuan-tuan kena kurang lah daripada tu sebab buku besar. Tapi pelajaran ke-17 berapa je? Jumpa tak? 29. Jumpa tak ayat wa nufikha fis suri fasa'iqa? Jumpa tak? Sebab saya nak tunjuk dalam Quran yang ada dalil. Jumpa wa nufikha fis suri. Jumpa tak? 30. Jumpa? Okay. Dalam ayat yang lain, tuan-tuan tengok yang surat 30. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, kalau tuan-tuan tengok dalam dalil Baqarah, Allah berfirman kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap sesuatu pasti akan binasa. Dalam ayat ini dia sebut lagi detail, ya. Dan di tiap sangkakala maka matilah orang yang di langit dan juga di bumi, melainkan apa? Seseorang, melainkan sesiapa yang dikehendaki. Maknanya kan ayat yang surah Ar-Rahman itu sebut tiap-tiap pasti, dia kata tiap-tiap semualah dia kena. Tengok dalam Quran dia sebut. Dalam ayat yang lain, melainkan siapa yang dikehendaki. Maknanya bukan semua yang binasa. Boleh faham Yang semua yang tak binasa tu apa bang? 10 perkara yang Allah kekalkan. Itu yang dimaksudkan dengan wujud yang aradi. Apa dia? Ingat, kalau nak tulis pun bagus. Syurga, neraka, arash, kursi, Lauh Mahfuz, qalam, ruh, jasad para nabi-nabi, jasad para syuhada yang mati syahid dunia akhirat, dan yang ke-10 tulang ajibuz zanab. Ni 10 perkara yang Allah kekalkan. Hancur binasa tak? Ya, tak hancur binasa. Yang kekal macam mana? Cerita lagu mana? Itu kekal yang yang disebut aradi, wujud yang aradi. Ada mula tapi dikekalkan oleh Allah. Allah wujud yang tak ada mula dan tak ada akhir. Kita makhluk wujud yang ada mula, ada akhir. 56 saat lagi nak azan. Jadi secara khulasah pada malam ini kita baru masuk perenggan yang pertama. Kita pergi sedikit demi sedikit supaya kita faham dengan teliti. Level kita bukan hafal asal-asal faham. Level kita sekarang dengan usia kita sekarang, kita kena faham dengan mendalam. Pasal kita nak bawa bekal itu ke kubur dan juga di akhirat. Jadi hari ini kita stop pada perenggan yang pertama, perbahasan tentang wujud. Belum masuk dalil akli lagi, belum masuk lagi dalil Al-Quran lagi. Kita nak faham wujud tu macam mana, apa pembahagian dia. Untuk Allah, wujud yang hakiki, tak ada mula, tak ada akhir. Untuk makhluk, wujud yang majazi, wujud yang aradi. Majazi macam mana? Ada mula, ada akhir. Aradi, ada mula, tak ada akhir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Belum tanda kita berhenti pada perenggan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.